Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Syahada binti Majnun, nombor matrik 054146. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Solatul Jamaah, subjek Al-Fiqh An-Nasi, kod SYD 21002. Okay. Makna Solatul Jamaah. Anwa'u maksusah min salawatu yashwi' aliha fi jamaah. Jenis-jenis solat yang telah dikhususkan berjemaah bi imam wahid wa mu'tamun bihi walau wahidan ala kullu yasli khalafahu baniyah al-iqtidai bihi. Dengan ada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum di belakang, wa yastami'u li qira'atihi wa yatabi'ahu fi af'alihi, dan mendengar bacaan imam tersebut dan mengikut perbuatan imam tersebut. Hukum Salatul Jamaah merupakan kefarduan bagi sependuduk Ghairul Jumaat, melainkan solat Jumaat. Jika solat Jumaat difardukan ke atas setiap individu bagi lelaki, tetapi jika jemaah difardukan kepada sekumpulan orang dan ia merupakan sunat muakkad. Solatul Jemaah afdal dilakukan secara berjemaah kerana ganjarannya adalah 27 darjat. Amin salafi lahu 27 darjah wa min sallama ithnain lahu kadzalika lakunu darajati awal akmal. Dan sesiapa yang solat bersama dengan 10,000 orang, maka dia akan mendapat 27 darjat. Yang solat bersama 2 orang sahaja, maka dia juga akan mendapat 27 darjat. Tetapi darjat pertama adalah sebaik-baiknya. Maksudnya di sini lebih ramai yang lebih baik, tetapi darjatnya dikira sama saja, ganjarannya adalah sama. Fardu kifayah lirijal fatajibu bihaitsu yazharu syiar fil qaryah, merupakan fardu kifayah bagi lelaki dan wajib untuk menzahirkan syiar dalam sesebuah kampung. Jika tiada wakil ataupun masjid dalam sesebuah kampung itu kosong, tidak dapat dilihat syiar di dalam sesebuah kampung tersebut. Tuqamu fil mahali falau atbaqu ala iqamatiha fil buyuti lam yaskut al fardu. Jika ada yang menunaikannya di rumah masing-masing, tetap tidak gugur kewajipannya. Sekurang-kurangnya 2 orang wakil untuk berjemaah di masjid. Jika tidak ada, maka satu kampung dikira berdosa kerana ia merupakan fardu kifayah. Wala yataki an-nadbu lin-nisa'i ta'kiduhu lirijal fil asah. Tidak digalakkan ataupun tidak disunatkan bagi perempuan untuk solat di masjid, melainkan lelaki, kerana lelaki mempunyai kelebihan. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman daripada isterinya, al-jama'atu fil masjid li ghairi mir'ah afdal wa jama'atu mir'ah fil baiti afdal minha fil masjid. Lebih afdal seorang perempuan itu berjemaah di rumahnya berbanding di masjid. Afdal solat bil mar'u fi baitihi illa maktubah. Seafdal solat adalah solat perempuan di rumahnya, melainkan solat fardu. Tetapi jika seorang perempuan yang hendak solat berjemaah di masjid, tidak ada larangannya, maka boleh sebenarnya untuk solat berjemaah di masjid, kerana ada dalil yang mengatakan janganlah kamu melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid, akan tetapi solat di rumah mereka lebih baik. Maknanya tidak ada larangan untuk perempuan solat berjemaah di masjid. Wa hudurahunna ar-rijal takrahu lisyawabi dunal ajaiz. Jika ada perempuan yang hadir ke masjid ketika solat Jumaat, hukumnya dia merupakan seorang perempuan tua yang tidak akan mendatangkan syahwat kepada para lelaki. Ia adalah harus. Jika perempuan tersebut boleh memikat ataupun boleh menarik perhatian lelaki, maka hukumnya adalah makruh. Dan jika perempuan yang boleh mendatangkan fitnah kepada para lelaki, maka hukumnya adalah haram. Okay, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Umairah binti Anwar, nombor matrik 054279. Hari ini saya akan membentangkan tentang Dalailatus Salatul Jemaah, dalil-dalil solat berjemaah. Qala Nabi, laqad hamamtu an amaru bis salati an taqama, summa amara rajulan yu'ammu an-nasi summa an talaqi. Bihazmin min hatabin ila anasi yatakallafuna anha fa'ahraku alaihim baitahum binnar. Iaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, aku memerintahkan solat didirikan, kemudian memerintahkan seorang lelaki untuk menjadi imam, kemudian berangkat dengan sebatang kayu bakar kepada orang-orang yang meninggalkan solat jemaah dan membakar rumah mereka dengan api. Yang kedua, wa qala salatul jama'ati afdalu min salati al-fazzi bi 27 darajatin. Iaitu solat berjemaah lebih utama daripada solat bersendirian dengan 27 darjat. Maknanya solat berjemaah ni kita akan dapat 27 darjat berbanding solat bersendirian. Yang ketiga, wa qala yu'ammu al-qawmu ukrahum li kitabillah fa in kanu fi al-qira'atu su'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'un fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fi hijrah sawa'un fa aqdamahum sunnat wa la yu'minu ar-rijal war-rijal fi sultanahu wa la yaq'adu fi baitihi ala takramatuhu illa biizni. Iaitu Nabi SAW bersabda, hendaknya yang mengimani suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Quran. Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Al-Quran ni, maka hendaklah yang paling faham terhadap sunnah Nabi. Jika kefahaman mereka tentang sunnah Nabi sama, maka yang paling utama yang berhijrah, iaitu mengenal sunnah. Jika mereka semua sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Janganlah seseorang maju menjadi imam imam solat di tempat kekuasaan orang lain di kerusi kas milik orang tersebut kecuali diizinkan. Slide seterusnya, fi ba'du syurutu al-qudwatu wa makruha wa kasira min adabiha, iaitu posisi imam dan makmum. Poin yang pertama, la yataqaddamu ala imamuhu fil mawaqifu fa in taqaddamu batalatu fil jadid. Maksudnya, posisi makmum bukan di depan imam. Jika di depan imam, maka terbatallah solat makmum itu. Tidak batal jika posisi imam dan makmum adalah sama, dan disunatkan posisi makmum adalah sedikit ke belakang daripada imam. Oleh itu, ukuran ini adalah mengikut tumit. Yang kedua, poin kedua, wa yastadiruna fil masjidil haram haulul Ka'bah, iaitu di Masjidil Haram posisi imam dan makmum adalah mengeliling Kaabah. Adalah tidak batal solatnya meskipun posisi makmum ni lebih dekat ke Kaabah daripada imam. Yang kedua, wa yaqafu az-zakaru an yaminahu fa in hadara akhar ahramu an yasarahu summa yataqaddamu al-imam aw yata'akkarani wa huwa afdal. Wa yaqafu khalifahu ar-rijal summa as-sabiyan summa an-nisa, iaitu seorang lelaki berdiri di samping kanan imam. Apabila datang seorang lelaki lain, maka bertakbiratul ihram di samping kiri imam. Kemudian imam kenalah maju atau dua makmum itu kena mundur. Itulah yang paling utama. Kedudukan makmum berdiri di belakang imam adalah para lelaki, kemudian anak-anak, kemudian para wanita. Yang
Yang keempat, wa yakrahu waqafu al-ma'mun farodan, iaitu makruh makmum bersendirian. Syarat makmum dan imam adalah seorang imam dan seorang makmum. Maka makruh makmum ini bersendirian. Akan tetapi hendaklah dia masuk ke saf yang masih ada tempat untuknya. Jika tak ada tempat dah, hendaklah menarik satu orang setelah bertakbiratul ihram. Orang yang ditariknya hendaknya menolong yang menarik. Maknanya tarik orang tu untuk jadi makmum ataupun imam kepadanya. Yang kelima, wayashtaratu ilmuhu bi'in taqalat al-iman bi'anna yarahu aw ba'du as-saf aw yasma'u aw muballigh, iaitu disyaratkan makmum mengetahui pergerakan imam dengan melihat imam langsung atau melihat sebahagian saf, atau mendengar imam atau mubaligh, iaitu orang yang menyampaikan suara imam. Seterusnya, syarat ala yazidu ma bainahuma ala salasa mi'a zara' takriban wa la yaduru asyara' al-matruk wa naha wa mahjuj ila sabahah ala sahih, iaitu bila imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid, sah makmum mengikuti imam walaupun jarak ia jauh dan terhalang bangunan. Seandainya imam dan makmum berada di tanah lapang, maka jarak ia disyaratkan tidak lebih daripada 300 zira', iaitu 144 meter. Okey. Tidak membatalkan adanya jalan yang biasa dilalui dan sungai yang perlu direnangi menurut pendapat sahih. Okey. Slide seterusnya, fa in kana fi bina'ina kasahni wa safah aw baiti, iaitu jika imam dan makmum berada di dua bangunan seperti tengah rumah dengan serambi rumah atau dalam rumah, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang sah, jika bangunan in kana bina'il ma'mum yamina aw shamala wajib intasala saf min ahad al-bina'ina bil akhar, iaitu jika bangunan makmum ada di samping kanan atau kiri, wajib tersambung saf dari satu bangunan ke bangunan lain. Tidak membatalkan ketersambungan adanya celah yang tidak cukup ditempati satu orang. Maknanya kalau ada satu celah yang sempit, tak boleh nak duduk dah, maknanya tak apa, tak batal solat ia. Okey. Wa in kana qalafu bina'a al-imam fasahihah sahatu qudwatu bisyara' ala yakunu as-safina aksara min salasa azra'. Jika bangunan makmum ada di belakang imam, menurut pendapat sahih, sah bermakmumkan dengan syarat jarak antara dua baris tidak lebih daripada 3 zira'. Okey. Wa tariqu as-sani la yashtaritu illa al-kharib kal fada'i in lam yakun ha'ilu aw halin bab nafis, iaitu pendapat kedua, tidak ada syarat selain kedekatan jarak, iaitu tak boleh jauh sebagaimana tanah lapang. Jika tidak ada penghalang atau ada penghalang yang mempunyai pintu tembus, jika ada penghalang yang kita tak boleh lalu tapi orang boleh lihat, maka batal berdasarkan pendapat tersebut. Jika sah makmumnya di bangunan lain, maka sah makmum orang yang di belakang meskipun antara dia dan imam terhalang tembok. Seandainya dia berdiri di tempat yang tinggi dan imam di tempat yang rendah atau sebaliknya, disyaratkan sebahagian badannya menghadap sebahagian badan imam. Maknanya sebahagian badan makmum menghadap sebahagian badan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lili Hasrini binti Bakar, nombor matrik 054273. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan tentang uzrun jamaah.
La ruqsa fi tarukuha wa in kunna sunnatun. Jadi tidak ada kekecualian untuk meninggalkan solat jemaah kerana dikatakan solat jemaah ini adalah sunat. Litaqadahu illa li'uzrin. Kecuali dengan keunzuran. Man sama'a nada falam ya'tuhu fala salata lahu ayyukamilah illa man uzrin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar seruan azan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada solat baginya yang ayyukamilah, yang lengkap, kecuali adanya keunzuran. Jadi kita tengok contoh-contoh unsur jamaah. Yang pertama matar, iaitu hujan, wasaljun, wa yaraddu lailan wa naharan. Hujan ataupun salji dan salji yang boleh menyebabkan basah pakaian kita, tak kira lah pada waktu siang ataupun malam sekalipun. Li'annahu amara bisalat fi rihal yaumal matar. Kerana suruhan, perintah Rasulullah SAW untuk solat di tempat tinggal masing-masing pada hari hujan. Amma iza la yamtasiru bizalika likhafatahu aw kun fala yakunu uzran. Tetapi jika hujan tu tidak kena pun dia, tidak membasahi pun seseorang itu, jadi dia kenalah pergi solat jemaah. Yang kedua, rihun asif, angin kencang. Ayu syadid, au barid, au zulumah syadidah. Iaitu angin yang kencang, yang tersangatan ataupun yang terlampau kencang angin tersebut, au barid, sejuk, au zulumah syadidah, dan gelap, sangat gelap, bilaili, pada waktu malam. Musyakkatuha fi haduna nahar. Jadi angin kencang ni, keuzuran dia ni boleh pada waktu malam sahaja. Pada waktu siang tidak, kerana pada waktu malam ni kita tak nampak angin kencang dan sebagainya. Jadi seterusnya, wahlun syadid. Wahlun maksudnya lumpur. Lumpur yang teruk, yang menyebabkan kita sukar berjalan dan sebagainya. Jadi termasuk dalam keunzuran jemaah. Lailan aw naharan, tidak kisahlah pada waktu siang atau pada waktu malam. Seterusnya, khas kal marid. Uzur yang khas, uzur khas seperti sakit. Musyaqqatahu kal musyaqqal mashi fil matar. Kesukarannya ialah seperti kesukaran berjalan dalam keadaan hujan. Har wal barid, panas dan sejuk. Lailan aw naharan syadidaini, malam ataupun siang, sejuk yang melampau. Kal mata misluhu har nash'ah min samu wa hiya rihul harah. Seperti hujan ataupun seperti rih har, angin yang panas, yang menyebabkan seseorang tu rasa panas sangat untuk untuk keluarlah. Mu'addamatan li had al-bar min al-a'zar khasah. Sahih li'anna syiddah qad takhtassu bil musalli bi'atibar tab'ahu yakunu da'ifun al-khalaqah. Jadi Imam Nawawi dia letakkan, anggap sejuk dan panas ni, panas dan sejuk ni sebagai sebahagian daripada keuzuran yang khusus. Sebab panas dan sejuk ni di atas badan seseorang tersebut, atas seseorang individu tu, atas sifat da'if, ada sifat kelemahan dia, contohnya. Seterusnya, ju' wa atshu zahidin, lapar dan dahaga secara nyata, secara jelas, zahir. Ayu syadidaini bi an ihtal aslu khushu'u liqaraha as-salah fi kulli hal yasu'u fi qalaquhu. Yakni lapar yang sangat-sangat, lapar dan dahaga yang sangat-sangat, jadi boleh mengganggu khusyuk solat tersebut. Jadi
makruh solat dalam keadaan tersebut. Jadi kalau ada makanan yang berhampiran dengannya yang terhidang, jadi dikendaki ke atas seorang itu pergi makan dahulu. Seterusnya, khaf zalim ala maksum min aradun au nafsu au mal, iaitu takut berlaku kezaliman ke atas dirinya apabila dia keluar berjemaah tu ke atas yang berhak dari harga diri dia dan juga harta. Yang seterusnya, wa uquba taqabbal afu ka ta'zir yarji tarakuha walau ala maradu walau bal in tarib ayyam ayyu zamanan yaskunu fihi radabun al-mustahaqqu bikhalaf in ilmu biqara'in adamul afu. Jadi di sini adalah hukuman yang ada harapan untuk dimaafkan. Jadi kalau dia hilang beberapa hari ataupun dia tidak muncul beberapa hari, jadi akan diamlah, akan tiada kemarahan orang yang berhak tersebut. Yang seterusnya, mudafa'ah hadas, menahan hadas seperti hadas kecil, hadas besar dan membuang angin. Jadi makruh jika solat dalam keadaan menahan hadas tersebut. Wa mulazamah aw habas rarim maksir. Seterusnya ialah takut dikejar orang yang mengutip hutang sebab dia ni tak mampu untuk membayar bayaran tersebut. Warari bal in faqad ayu libasan makhala bimaru'atuhu limusyaqqah. Tiada pakaian yang sesuai ataupun yang elok untuk berjemaah di masjid tersebut. Wa tahab di safar mubah ma'a rafaqatu taruhil bihaitsu law takhalafu lil jamaah listauhasyu. Ini ialah persediaan untuk musafir yang diharuskan. Jadi dia pergi bersama kumpulan. Jadi kalau dia tidak pergi, tidak bersiap-siap, jadi dibimbangi akan ditinggalkan kumpulan atau musafir berseorangan. Waklun zirih karih kabasal. Makan makanan yang berbau busuk lah, berbau yang makruh lah. Seperti bawang. Wa ghalabah ni'ash, dalam keadaan yang terlalu mengantuk. Dan seterusnya, buta. Jika ada keuzuran-keuzuran ini, maka gugurlah makruh ke atas hukum sunat solat jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Husna Maria Daniel binti Abdullah, nombor matrik 054257. Tajuk yang saya akan bentangkan iaitu Faslun fi zawalun al-qudwah, iaitu contoh solat jemaah pada situasi kematian. Qauluhu wa ma yataba'u zalika ay ka qiyamu al-masbukun ba'dun salamun imamuhu mukabaran aw ghairi mukabaran. Qauluhu bihadasin wa minhu al-maut. Qauluhu intaqa'at al-qudwatun ay wa ma'a zalika tajibu niyatun al-mufarraqah izalatun lil-qudwah as-suriyah. Pernyataan ini bermaksud tajuk ini menceritakan contoh menunaikan solat berjemaah pada si mati. Dengan bersolat jemaah itu, kadang-kadang kita ada situasi yang menjadi keraguan, iaitu apabila seorang individu tu dia menyambung solat dia selepas imam memberi salam, sama ada mengangkat takbir ataupun tidak. Ini adalah contoh situasi yang dalam solat jemaah ia bertujuan untuk menghilangkan keraguan apabila menghadapi situasi ini. Pernyataan ini bermaksud fasal ini diperkenalkan sebabnya untuk kita ketahui boleh ke tidak untuk kita bersolat berjemaah selepas imam tu memberi salam. Maknanya kita masbuk. Maknanya macam kita mari lambat, macam tu. Okey, kita dengar yang kedua, pernyataan kedua. Wa ibaratun syaykhanan az-ziyadi qauluhu illa li'uzurin wa min al-uzurin ma yujibu al-mufarraqah.
ay بالنية لوجود المتابعة السرية كمن وقع على الثوب إمامه نجسا لا يعني عنه أو انتقدت مادة الحف المقتدى يعلم ذلكها. Dan ungkapan Syekh Al-Ziyadi, beliau berkata, kecuali untuk alasan. Dan dari alasan itu memerlukan logik dari akal. Okey? Kita memerlukan logik dari akal. Alasan tu perlu logik daripada akal kita. Tak boleh tak logik. Okey? Dengan bertujuan untuk kehadiran untuk mengikuti imam tu. Contohnya logik akal tu macam kita bertujuan untuk mengikut imam. Kita lambat tu pun tujuan kita untuk mengikut imam. Dan lambat kita tu bertujuan benda yang tidak boleh kita elakkan. Seolah-olah seorang itu ia jatuh pada pakaian imamnya yang tidak suci. Macam itulah situasi dia. Dan tidak bermaksud datang lambat atau tempoh tidak terlalu lama untuk mengetahui bahawa dia mengambil dari tindak balas tiruan imam tersebut, bahawa keperluan itu adalah di mana niat dia tu imam tu tetap dalam gambaran para jemaah. Macam itulah. Tetapi jika dia meninggalkan solat tu dan meninggalkan dengan duduk, misalnya dengan cara selain jemaah, okey, yang dikata wa yu'khazu min wataba'atun as-suriyatun an muhalin wujubun an-niyatu haisu baqi al-imam ala suratul al-muslim amma law taraka as-salatu in sarafu aw jalasa masalan ala ghairi hayat al-muslim lam yahtaju lin-niyati al-mufarraqah wa huwa zahir. Sini dia menunjukkan walaupun kita meninggalkan itu, kita memerlukan niat. Niat tu kita nak tetap berada dengan imam, dengan para jemaah tu. Tetapi kalau niat kita untuk meninggalkan solat tu dan meninggalkan dengan duduk dan misalnya dengan cara selain daripada jemaah, dan kita tidak niat pun untuk berjemaah tu, dia tidak memerlukan niat yang logik, iaitu yang jelas. Dan ada yang pernyataan kedua, iaitu sarhun hajjun haisu qal wa qad tajibu al-mufarraqah in aradun mubatalun lisalatun imamuhu wa qad ilmuhu falyayizamuhu naitaha fauran wa illa batalatan wa inna lam yataba'ahu itfaqa kama fi al-majmu' wa yujadu bi anna al-mutaba'atun as-suriyah mawjudatun fala budda man qata'aha wa huwa matuqafa 'alal niyatah wa hayyazu falau istadbar al-imam أو تأخر عن المأموم الاتجاه عدم وجوبها الزوال السورتها. Okey, yang ni pernyataan kedua tau. Dia kata, dan dengan ini Haji menyatakan, di mana beliau berkata alasan yang logik itu perlu jika ada sesuatu yang membatalkan solat imamnya dan beliau telah mengajarnya. Jadi biarkan dia menentukan niatnya dengan segera. Jika tidak, ia tidak sah. Dan jika dia tidak mengikutinya dengan perjanjian seperti jumlah rakaatnya. Maksudnya di sini Haji tu kata alasan logik itu perlu jika ada sesuatu yang membatalkan solat imam tu. Logik ia perlukan akal yang logik kalau benda tu bersabit dengan membatalkan solat imamnya.
Dan beliau telah mengajarnya, dia mengajar kita untuk jadi biarkan dia menentukan niat tu sama ada untuk kita segera niat tu kena segera tahu. Jika tidak, ia tidak sah. Macam kalau kita tak segera, dia jadi tidak sah. Kalau kita tidak mengikuti dan kita tak ikut pun jumlah yang imam tu buat, maknanya dia jadi tidak sah. Wa yastafadu zalika min qaulun asyarah al-ati wa qad tajibu al-mufarraqah ka'anna ra'ay imamuhu mutalbasan bima yabtalun as-salah. Itu dia khabar. Dan ini dipelajari dari pengulas berikut yang mengatakan logik akal itu perlu. Seolah-olah dia melihat imamnya terperangkap dan cara yang membatalkan solat. Maknanya logik akal tu perlu, tapi dia memerlukan logik akal itu dia perlu seolah-olah dia melihat imamnya terperangkap dengan cara yang membatalkan solat. Kita memerlukan logik akal. Kalau kita melihat imam tu dia macam terperangkap dan benda tu akan membuatkan imam tu jadi batal solat dia. Dan yang ketiga, wakatabu Asy-Syaikh Amirah alal qaulun al-matan in qata'at al-qudwatun ay wala yuqal innal ma'mum baqa fiha hukman falahu an yaqtadi bi ghairi wa yaqtadi ghairuhu bihi wa yasjadu lisahuhu aidan kaza fil asnawa wa hal yasjidu lisahuha alhasil qabla khuruj al-imam az-zahir khalafaha ay li'anna al-imamun tahmaluhu anhu. Okey, yang ketiga ni dia menceritakan Syekh Amirah menulis mengenai pepatah matan, contohnya telah dihentikan, maksudnya tidak dikatakan bahawa pengikutnya tetap di dalamnya sebagai peraturan sehingga dia dapat meniru orang lain dan yang lain mengikutinya dan bersujud atas kelalaian juga seperti di Asnawi. Syekh Amirah ni dia kata dalam pepatah matan lah, dia kata contohnya telah dihentikan. Maknanya kita boleh hentikan, maksudnya tidak dikatakan bahawa pengikutnya tetap di dalam sebagai peraturan. Maknanya seseorang tu dia tidak ada dalam peraturan tu dan dia tidak dapat dan sehingga dia dapat meniru orang tu. Maknanya benda tu boleh berhenti dan kita tidak mengikut peraturan tu, tapi dia dapat meniru orang lain. Benda tu maksudnya macam ni, seorang individu dia tidak dikatakan bahawa pengikutnya tetap di dalamnya sebagai peraturan. Maksudnya individu tu dia boleh berhenti, okey, boleh berhenti sehingga dia dapat meniru orang tu. Maknanya dia dapat meniru imam dan yang lain pengikutnya. Dan kita dapat mengikut makmum-makmum yang mengikut imam tu dan bersujud atas kelalaian juga seperti di Asnawi. Dan kita boleh sujud lah maksudnya. Okey. Wa amma law sahan al-imam qabla i'tada al-ma'mum bihi fala yastiqatu as-sujudu da'ana al-ma'mum iza batlatan salatun al-imam lima al-haqqun al-ma'mum min khalala bimajradun iqtada'ihu bil imam qawluhu ta'akhir ghairu maghtafar ay bi anna ta'akhir aqaba al-imam anil aqabal ma'mum. Dan haruslah dia sujud atas kelalaian yang terjadi sebelum imam keluar. Apabila imam tu keluar, seorang individu tu ia hendaklah sujud dengan kelalaian itu, sama yang tadi itu, sebelum imam tu keluar, sebelum imam tu habis solat. Maknanya dia perlu masuk tu sebelum imam tu habis solat, macam sebelum takbiratul akhir, sebelum tahiyat akhir. Okey.
Dan haruskah disujud atas kesalahan yang terjadi tu sebelum imam keluar? Yang jelas sebaliknya. Ataupun kita yang sebaliknya menjadi persoalan di situ. Boleh ke macam tu? Tapi jika imam melewatkan sebelumnya, pengikutnya mengikuti teladan. Tetapi jika imam tu dia melewatkan dan pengikut tu mengikut teladan tu, maknanya imam tu saja melewatkannya sebab dia nak makmum tu ikut dia. Maknanya tak ada makmum yang tertinggal macam tu. Maka sujudnya tidak hilang. Maknanya sujud tu tetap ada. Maknanya kita tetap kena sujud walaupun imam lambat, tapi kita mari kita sujud juga. Macam tu. Pepatah ada kelewatan yang tidak dimaafkan, iaitu dia terlambat untuk imam dari pengikut-pengikutnya. Maknanya adalah kelewatan yang tidak dimaafkan, iaitu dia terlambat untuk imam tu dari pengikut. Maksudnya dia terlambat, dia memang dah habis dah solat, tak sempat pun nak habis tu. Macam tu. Wallahu a'lam. Itu dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munirah binti Muhammad Zid, nombor matrik 054254. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah syaratul qudwah. Syaratul qudwah ini ialah syarat kesahihan dalam memulakan atau memasuki ihram atau ikut imam. Seterusnya, tidak disyaratkan mengikut tindakan jika tindakan itu salah. Seterusnya, tidak wajib melantik imam jika dia bertindak atas kesalahan. Solat yang dilakukan tu tak sah, maka kita tak wajib ikut dia. Dan tak diharuskan imam itu niat untuk memimpin. Okey, seterusnya asal niat dibatalkan oleh penantian yang lama. Walau ia tak diteruskan, niat itu akan terbatal dan makmum boleh solat dengan sendiri. Seterusnya, jika solat subuh di pagi hari dan solat maghrib pada petang matahari terbenam, ia dibolehkan ikut imam untuk doa kunut bersama-sama dan duduk tahiyat akhir bersama-sama imam. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.